Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabatku khazanah Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu sekali lagi dalam rancangan Kesihatan Islam dan begitu juga dalam program kuliah-kuliah kesihatan khazanah Islam anjuran Masjid Wak Tanjung. Nah, pada kali ini episod yang ke-82 kita akan ambil satu lagi topik yang berkaitan dengan apakah herba-herba untuk merawat penyakit prostat. Sahabat-sahabatku khazanah Islam, ketahuilah pada 2 minggu yang lalu kita telah ambil apakah gejala-gejala penyakit prostat dan begitu juga bara prostat. Semoga Allah memelihara kita. Dan ketahuilah kita kena yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan begitu juga ala lisan rasulnya Nabi SAW sabda likulli da'in dawa, bahawa setiap penyakit itu ada obatnya. Apabila penyakit terpadan dengan obatnya, bari'ah, nescaya akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah. Hadis sahih Muslim bab likulli da'in dawa. Dan ketahuilah sahabat-sahabatku khazanah Islam, rawatan Islam merupakan pendekatan yang menyeluruh. Yakni rawatan penyakit menggunakan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan beberapa faktor, di antaranya faktor fizikal. Kedua, rohani dan kejiwaan. Yang ketiga, faktor mental. Yang keempat, faktor emosional ataupun emosi. Dan yang kelima adalah sikap. Dan yang keenam adalah gaya hidup. Nah, seterusnya telah kita ambil pada episod yang ke-80 dahulu tentang ada 3 jenis penyakit ataupun bara yang berkaitan dengan prostat. Yang pertama adalah BPH atau benign enlargement of the prostate. Yang kedua adalah prostate cancer ataupun bara kanser. Yang ketiga adalah prostatitis ataupun dipanggil inflammation of the prostate. Maknanya peradangan terhadap penyakit prostat itu. Namun sahabat-sahabatku khazanah Islam, belum ditemukan secara pasti apakah yang menyebabkan terjadinya pembesaran prostat jinak ataupun BPH yang terjadinya peradangan prostat pada buah zakar. Namun kemungkinan terjadi pembesaran adalah perubahan keseimbangan hormon akibat daripada bertambahnya usia 40, 50, 60 dan seterusnya. Dan kajian telah mengatakan bahawa higher intake of dairy foods is associated with increased prostate cancer risk. Dikatakan bahawa pengambilan produk-produk tembusu ataupun susu yang berkaitan dengan risiko peningkatan bara prostat. Dalam kajian ini mengatakan men with higher intakes of dairy foods, especially milk, face a significantly higher risk of prostate cancer compared to men with lower intakes. Dalam kajian ini, di Loma Linda University Health mengatakan bahawa lelaki yang mengambil produk-produk dairy ataupun susu, seperti susu, keju dan sebagainya, memang tidak dapat dinafikan mempunyai risiko yang tinggi terhadap bara kanser berbanding dengan lelaki yang tidak mengambil produk-produk dairy secara banyak ataupun berlebih-lebihan. Ini mengikut satu kajian baru yang dilakukan oleh pengkaji-pengkaji Loma Linda University. Dikatakan dalam studi ini didapati bahawa tidak ada kaitan di antara peningkatan prostat ataupun bara prostat dengan risiko yang mengambil
bahan-bahan diri ataupun tembusu ataupun kalsium yang mana dianggapkan sebagai kalsium memainkan peranan dalam risiko makanan-makanan tembusu yang mengakibatkan bara kanser. Wa'iyazbillah, semoga Allah pelihara. Namun, khabar gembira bagi kita, apapun kita yakin bahawa setiap penyakit itu akan ada obatnya dan jalan keluarnya. Nah, sahabat-sahabatku khazanah Islam, bagaimana kita hendak melakukan pencegahan terhadap penyakit prostat? Berikut beberapa cara sebaiknya dilakukan di rumah untuk mencegah penyakit prostat. Antaranya, pertama, batasilah minuman-minuman yang mempunyai kandungan kafein yang begitu tinggi. Begitu juga minuman-minuman meningkatkan tenaga ataupun energy drink. Yang kedua, hindarilah minum terlalu banyak di malam hari kerana ia akan mengakibatkan kita bangun 2-3 kali di waktu malam untuk membuang air kecil. Yang ketiga, jauhilah makanan yang asam ataupun kandungan cukanya begitu tinggi dan pedas. Yang keempat, amalkanlah olahraga rutin secara berterusan, berjalan di bawah sinaran matahari dan berjalan ataupun dikatakan secara ringan. Yang kelima, perbanyakkanlah makan buah-buahan dan sayur-sayuran yang beraneka warna. Dan akhir sekali, dinasihatkan bahawa buanglah air kecil setiap 4 sampai 5 jam sekali. Janganlah sampai kita tahan-tahan kerana ia boleh mengakibatkan penyakit batu ginjal ataupun batu di daerah kantung kemih kita. Nah, di sana mengikut beberapa kajian dan ditinjau oleh Dr. Randy Verizari dan Dr. Anandika Pawirti yang mengatakan bahawa penggunaan ada 7 pilihan herba prostat sebagai pengobatan penunjang. Jadi di antaranya ada beberapa yang boleh sama-sama kita berkongsi. Ada 7 herba-herba ataupun pengobatan penunjang. Kita alhamdulillah mereka yang tinggal di daerah kawasan Melayu Raya ataupun Southeast Asia ini, kita didedahkan, ditaburkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan herba-herba, rempah-rimpang dapur untuk kesihatan kita. Dan begitu juga obat herba prostat menurut penelitian terbukti ampuh mengatasi masalah pada kelenjar prostat ataupun di saluran buah zakar kita. Nah, di antara banyak-banyak ubat pilihan untuk penyakit prostat adalah banyak pria dengan penyakit prostat memilih pengobatan tradisional mereka lebih senang daripada menjalani kemoterapi untuk mengatasi gangguan medis yang tengah dideritai tersebut. Salah satu cara mengobati prostat ataupun penyakit prostat ataupun bara prostat adalah dengan mengambil sejumlah bahan-bahan herba ataupun jenis tanaman, ubat-ubat ataupun rempah ratus ataupun bumbu-bumbu dapur yang begitu terkenal dan tidak asing bagi kita yang telah diamalkan ribuan tahun. Nah, yang pertama menurut kajian bahawa biji labu ataupun pumpkin ataupun setengah orang Melayu mengatakan kuaci. Biji labu itu dipanggil kuaci. Berikut ini adalah macam-macam obat prostat herba yang dapat digunakan yang mana ia merupakan bahan alami pertama yang dianggap dapat menjadi obat prostat alami adalah biji labu. Hal ini kerana kandungan zat beta sitosterol yang terkandung di dalam biji labu. Mekanisme ini adalah zat diuretik membantu untuk melancarkan buang air kecil, akan menyedut
ataupun mengumpul angin, sisa-sisa angin yang tidak dapat keluar daripada pencernaan. Kadang-kala ia boleh mengakibatkan GERD. Nah, inilah buah labu. Dan di dalam buah labu ni ada biji-biji. Ini yang ada mengatakan ia adalah kuaci. Ada mengatakan kuaci putih dan sebagainya. Jadi bolehlah kita cuba dan mengamalkan untuk menghindari daripada penyakit prostat. Seterusnya, biji buah labu ataupun ubat prostat, jenis dan ukuran labu beragam. Kalau kita lihat antara sebuah negara dengan negara yang lain, bentuk bulatnya, besarnya, saiznya. Mulai daripada labu siam, dia mempunyai bentuk warna yang berlainan. Labu manis, labu putih, labu hijau dan labu Hokkaido daripada Jepun, dan ada juga labu pai hingga labu kuning. Besarnya antara 1 kilo hinggalah 50 kilo beratnya. Meskipun labu merupakan buah, namun pengolahannya lebih dikenal sebagai sajian makanan dengan cita rasa yang nyaman, termasuk juga biji labu. Nah, yang ketiga, biji labu juga dapat membantu membuang angin sisa ataupun sisa angin yang terdapat dalam perut kita. Jika anda merasa perut kembung ataupun ada angin yang mengendap di dalam perut, lalu labu air boleh mengurangi gangguan tersebut. Labu air mengandungi zat diuretik yang membantu pelancaran buang air kecil, yang kegunaannya adalah pengubati perut kembung. Mekanisme adalah zat diuretik ini akan mengisap, menyedut angin di dalam perut, insya-Allah ta'ala. Begitu juga seterusnya, kita lihat bahawa manfaat buah labu yang pertama adalah mampu meningkatkan daya tahan tubuh ataupun dipanggil sistem pertahanan ataupun immune system. Ketahuilah sahabat-sahabatku khazanah Islam, dengan beragam vitamin dan kadar antioksidan yang begitu tinggi, sistem imun di dalam tubuh akan semakin kuat. Hal ini akan membuatmu ataupun anda lebih kebal terhadap berbagai serangan virus dan bakteria dan penyebab berbagai-bagai macam penyakit, di antaranya adalah COVID-19. Dan satu kajian telah dilakukan pada tahun 2013 di sebuah universiti, di mana dikatakan beta sitosterol yang terdapat pada biji labu dapat memperlancarkan aliran kencing dan membantu mengosongkan kantung perut ataupun kemih. Maknanya kemih ini adalah kandung buah zakar kita. Seperti yang diketahui, masalah prostat seperti pembesaran prostat jinak atau BPH yang menyebabkan aliran urin ataupun air kencing tidak lancar ataupun tersendat ataupun merasa sakit ketika membuang air kecil, maka kandung kemih yang tidak boleh kosong sepenuhnya dapat dibantu mengurangkannya dan melancarkan perjalanan air kencing, insya-Allah ta'ala. Begitulah manfaat herba-herba ataupun ubat-ubat warisan orang-orang tradisional Melayu kita. Yang kedua adalah halia ataupun jahe ataupun ginger ataupun zamjabil. Sudah terkenal akan khasiatnya dalam mengubati berbagai gejala dan penyakit. Bahkan bismillah. Bahkan sebuah penelitian yang disiarkan oleh British Journal of Nutrition menyebut bahawa ekstrak daripada halia dapat membunuh sel bara prostat manusia ataupun prostat kenjar tanpa merosakkan sel sihat di sekitarannya. Bahan tradisional ini disebut memiliki kesan anti-inflamasi ataupun peradangan, antioksidan, anti-proliferatif,
terhadap tumor ataupun tumbuh-tumbuhan ataupun penyakit bara. Sehingga diyakini boleh menjadi obat herba untuk bara kanser ataupun bara prostat. Selain dari itu, ekstrak daripada halia juga disebut dapat meredakan mual, rasa mual, nuansa akibat kesan sampingan daripada kemoterapi. Mereka yang menjalani kemoterapi, dia akan sentiasa merasa mual, ataupun mereka yang mengambil terlalu banyak ubat drugs ketika nak menjalani operasi. Nah, inilah di antaranya halia ataupun ginger ataupun zamjabil dalam bahasa Arab, rimpah dapur ini yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa yusqauna fiha ka'san kana mizajuha zamjabila. Dan mereka dalam syurga nanti insya-Allah diberi minum sejenis minuman yang campurannya daripada zamjabil ataupun halia. Dalam kitab Tibbun Nabawi, Abu Nu'aim menerangkan bahawa Abu Sa'id Al-Khudri berkata, satu ketika Raja Romawi memberi hadiah kepada Nabi SAW berupa satu karung halia. Lalu Rasulullah SAW membahagi-bahagikan sepotong demi sepotong kepada kami. Dan kami pun mengambilnya dan mengolahnya dan memakannya. Maka tentunya kami merasakan benar-benar ia mempunyai 1000 khasiat dan keajaiban, kerana buah ini disebut di dalam Al-Quran. Begitu juga halia dapat mengatasi masalah radang sendi bagi orang yang mempunyai masalah sendi-sendi, mengontrol, mengawal gula darah yang baik untuk penderita diabetes, menghilangkan gatal di kerongkongan ataupun di tekak kita dan esophageal, melancarkan sistem peredaran darah. Yang kelima, halia juga dapat membasmi bakteria ataupun zat berbahaya yang menginap dalam tubuh, khususnya bahagian perut kita, usus dan kantung kemih, yang mengakibatkan penyakit prostat. Dan begitu juga mengatasi radikal bebas atau free radical kerana mengandungi antioksidan yang begitu kuat. Seterusnya yang ke-8, halia juga dapat membantu mengubat migrain, sakit kepala sebelah, dan menghilangkan batuk-batuk berkahak yang kering. Yang ke-10, mengatasi masalah perut kembung akibat usus terkena iritasi ataupun senggugut. Begitu juga bagi mereka yang mengalami penyakit GERD. Dan begitu juga anak-anak dara yang merasakan sakit ketika datang bulan ataupun haid. Seterusnya, telah disahkan bahawa sama ada kunyit ataupun kencur ataupun halia memiliki senyawa yang biasa diolah untuk mengobati penyakit kencing batu. Untuk memanfaatkannya, bolehlah kamu mencubanya dengan anda mencuci 2 rimpang jari kencur dan begitu juga halia, lalu memarutnya dan mencampurkannya dengan sedikit air hangat dan campurkanlah dengan sedikit cubit madu asli. Yang keempat, mengobati kencing batu. Kencur dan halia juga memiliki senyawa yang biasa diolah untuk mengobati penyakit kencing batu. Untuk memanfaatkannya, bolehlah anda cuba mengambil 2 rimpang jari sebesar ibu jari kita ini, kencur terlebih dahulu, lalu memarutnya dan mencampurkannya dengan segelas air hangat. Dan sebelum meminumnya, pastilah kita tapis terlebih dahulu dan tambahkan sedikit garam, sedikit saja secubit. Minumlah secara rutin sebanyak sehari sekali secara teratur hingga keadaan menjadi baik insya-Allah. Dan begitu juga kantung kemih ataupun dikatakan buah zakar yang sakit itu boleh kempis, dan begitu juga menghambat bara prostate cancer tadi.
Yang ketiga, sahabat-sahabatku khazanah Islam, di antara obat-obat herba, sayuran, jenis tumbuh-tumbuhan yang sangat berkesan dalam merawat prostat adalah brokoli ataupun kobis bunga yang berwarna hijau. Kita siapkan, di antaranya ia dapat bantu mengurangi gejala prostat. Ambillah 250 gram daripada sayur brokoli ini dan dihiris halus-halus dan dicampakkan dalam air yang panas lebih kurang antara 5, 6 ataupun 10 minit dengan api yang pelan. Setelah itu ditapis dan dibuat 3 gelas, minum pagi lebih kurang 100 ml dan tengah hari sebelum makan tengah hari kita ambil lagi 100 ml dan petang sebelum maghrib ambillah 1 gelas lagi. Mudah-mudahan ia dapat membantu mengekang dan menyekat dan mematikan kuman-kuman yang terdapat pada penyakit prostat kita. Sahabat-sahabatku khazanah Islam, yang keempat di antara herba-herba rimpang dan begitu juga apa-apa yang ditaburkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi adalah green tea ataupun teh hijau tadi. Dikatakan bahawa teh hijau ini sudah diamalkan, sudah dikonsumsi ribuan tahun ataupun 5,000 tahun sebagai sumber antioksidan yang dapat membuang toksik-toksik yang berbahaya terkandung ataupun terdapat dalam tubuh badan kita. Sebuah penelitian tahun 2019 mengungkap bahawa daun teh hijau ataupun green tea merupakan salah satu tanaman yang boleh dijadikan ubat prostat alami secara natural. Sebabnya adalah kerana teh hijau terkandung polyphenol, iaitu senyawa dengan antioksidan. Polyphenol ini sendiri diketahui dapat berperanan sebagai zat anti-kanser atau anti-bara yang dapat membantu melawan pertumbuhan sel-sel bara pada prostat dan begitu juga penderita prostat. Seterusnya, yang kelima adalah sayur tomato ataupun buah tomato. Buah tomato ini dianggap dapat menjadi obat herba prostat kerana kandungan lycopene di dalamnya. Lycopene ini sendiri merupakan zat yang memberi warna merah pada buah yang memiliki nama ilmiahnya Solanum lycopersicum. Tersebut berdasarkan kepada penelitian, lycopene terbukti dapat menghambat pembengkakan pada prostat ataupun buah zakar pada kes pembesaran prostat ataupun dikatakan BPH, benign enlargement of prostate. Yang keenam, sahabat-sahabatku khazanah Islam, buah yang tidak asing lagi yang telah saya jelaskan pada episod ke-81 minggu lalu. Tambahan terdapat di dalamnya pomegranate, mineral magnesium, potassium, folic acid, begitu juga vitamin B. Buah delima adalah yang terkaya sumber antioksidan yang boleh anda amalkan ataupun konsumsi. Pomegranate yang mana ia meningkat kualiti atau kuantiti mani bagi lelaki yang mengalami masalah kesuburan ataupun kesihatan kesuburan. Ia juga mencegah tersebarnya sel-sel kanser ataupun yang menyebabkan bara kanser pada prostat ataupun prostate kanser. Dan seterusnya, buah delima yang begitu kita lihat buah-buahan yang sungguh ajaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang bertaburan di atas muka bumi. Ia juga dapat meringankan nyeri artritis ataupun nyeri persendian, yang mana dikatakan bahawa antioksidan flavonol
yang terkandung dalam buah delima dapat membantu menghadang peradangan, penyebab osteoarthritis dan kerosakan tulang rawang. Begitu juga membantu mengempiskan, membengkakkan buah zakar. Seterusnya sahabat-sahabatku khazanah Islam, bahawa buah delima dapat bantu tekanan darah tinggi, hypertension, adalah salah satu keadaan pemicu serangan jantung wa'iyyazubillah ataupun dipanggil stroke dan heart attack pada paling umumnya. Kajian-kajian seperti meta-analisa yang diterbitkan dalam jurnal Pharmacological Research menemukan bahawa mengamalkan secara rutin minum buah jus delima dapat menurunkan kadar tekanan darah sistolik dan begitu juga mengurangkan penyakit prostat ataupun bara prostat. Yang keenam, tidak asing bagi kita sahabat-sahabatku khazanah Islam, adalah bawang putih tadi. Dan dikatakan the most important minerals that stops the prostate is selenium. Bahawa mineral yang sangat penting yang boleh menghentikan penyakit prostat adalah selenium yang terdapat pada bawang putih. Mengamalkan bawang putih adalah sumber selenium, salah satu cara yang paling berkesan untuk melawan bara prostat ini telah terbukti diamalkan oleh beberapa kaum lelaki di beberapa negara. Dan dikatakan in fact, onion and garlic are used in the treatment and prevention of a number of diseases, including cancer, coronary heart disease, obesity, hypercholesterol, diabetes type 2 and hypertension. Inilah kehebatan, kemukjizatan bawang putih. Ada berbagai macam jenis, ada bawang putih tunggal ataupun jantan dan boleh juga bawang putih yang mempunyai satu gugusan. Dan dikatakan bawang putih tunggal ataupun bawang lanang untuk kesihatan, ia dapat bantu menurunkan tingkatan kolesterol dalam tubuh badan kita, mencegah masuknya angin dan batuk, meningkatkan kita punya immune system ataupun daya tahan, bantu mengatasi diabetes atau high blood pressure, dan boleh membantu mencegah kanser ataupun bara, mengatasi asma, menyembuhkan influenza dan mengubati bawasir dan seterusnya. Ketahuilah sejak Mesir berubah lagi, bawang putih adalah sebahagian daripada diet harian yang mana di dalam manuskrip Codex Ibels 3550 tahun Egyptian Medical Papyrus telah menjelaskan bahawa di dalam 22 kegunaan bawang putih ataupun manfaat bawang putih. Dan dikatakan dalam Codex Ibels, garlic is identified as a treatment of circulation disorder, insect and parasite, including prostate cancer. Dan seterusnya, dikatakan bahawa garlic is used for flavoring in cooking and it's unique because of its higher sulfur content. Dan in addition to sulfur, garlic also contains arginine, flavonoids, selenium, all of which may be beneficial to health. Ini mengikut basic amino acid oleh Milner, J.A. Garlic. Jadi inilah yang dikatakan oleh kerana kandungan selenium yang terdapat pada bawang putih, ia dapat bantu merawat dan mencegah berbagai macam penyakit termasuklah kanser, bara dan begitu juga coronary heart disease, obesity, kolesterol dan sebagainya, semuanya dengan izin Allah. Dan seterusnya, sahabat-sahabatku khazanah Islam, di antaranya menurut kajian ini oleh Collie J.L. Emlyn dalam artikelnya 2009, dikatakan garlic
and onion consumption was also associated with reduced risk of esophageal and stomach cancer. Dikatakan sama ada bawang putih ataupun bawang besar, kegunaan bawang besar dan konsumsi bawang besar berkaitan dengan penurunan risiko esophageal dan bara perut dan begitu juga usus, with greater risk reduction seen for higher levels of consumption. Maknanya bagi mereka yang mengamalkan konsumsi bawang putih kadar yang tinggi, ia juga dapat membantu berbagai macam penyakit. Sekurang-kurangnya satu hari lebih kurang 50 gram ataupun kalau satu gugusan tu ada antara 7 hingga 8 ulas. Kalau sekiranya bawang putih tunggal, bolehlah digunakan 3 biji. 1 biji sebelah pagi, 1 biji sebelah tengah hari sebelum makan dan 1 biji lagi sebelum makan malam. Kalau sekiranya sukar untuk kita mengunyahnya, maka boleh kita rendamnya dengan madu dan campur sedikit cuka buat 7 hari. Kemudian setelah ia marinate, mantap rasa gula dan begitu juga rasa madu dan begitu juga cuka, bolehlah diiris dan dibuat makanan ulam ketika makan tengah hari maupun makan malam. Dan begitu juga kajian mengatakan bahawa pemakanan allium vegetable ataupun bawang putih dan begitu juga bawang besar, ia bantu untuk mengurangkan risiko stomach cancer ataupun bara perut mengikut setiawan dalam artikelnya. Dan begitu juga termasuklah dikatakan 30 hingga 50% terbukti penurunan terhadap bara prostat dan risikonya. Seterusnya yang akhir sekali adalah kunyit, yang tidak asing bagi kita. Sebuah penelitian yang disiarkan dalam Nutrition Reviews pada tahun 2015 menyebut curcumin yang ditemukan dalam rimpang kunyit dapat menghentikan ataupun melemahkan produksi penumbuhan sel tumor. Dengan demikian, ubat alami kunyit ini dapat mengobati ataupun mencegah berbagai macam jenis bara, termasuklah bara prostat. Pada penelitian sebelumnya disebut bahawa memakan suplemen curcumin juga dapat mengurangi gejala bara prostat, iaitu masalah pada saluran kemih ataupun saluran buah zakar, terutama terkait dengan efek sampingan kerana menjalani radioterapi ataupun kemoterapi. Maka dari itu, kita lihat walaupun kita mengamalkan makan rimpang ini ataupun dikatakan kunyit setiap hari lebih kurang beratnya dua besar ibu jari diparut dan direbus 5-6 minit, kemudian dicampur dengan madu. InsyaAllah ia akan berkhasiat mencegah prostat ataupun bara prostat. Namun, anda juga perlu berkonsultasi dengan doktor keluarga anda sebelum mengambil obat herba untuk bara prostat ini agar dia dapat menasihatkan di antara cara yang terbaik. Bilakah masa yang terbaik untuk kita mengambil kunyit, halia, bawang putih dan begitu juga brokoli dan termasuklah buah delima. Mudah-mudahan insyaAllah selamat mencuba dan jangan lupa membaca doa. Bismillah, membaca surah Al-Fatihah dan membaca doa Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Allahumma la shifa illa shifa'uk, shifa'un la yughadiru sakamu. Allahumma la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wala daynan illa adaita wala maridan illa syafaita wala maridan illa syafaita wala maridan illa syafaita.
Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Semoga bertemu sekali lagi pada episod yang akan datang, yakni episod yang ke-83 insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kesihatan yang maksimal dan membantu kita daripada dengan herba-herba untuk merawat penyakit prostat ataupun bara prostat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.